Assalamualaikum, salam khazanah alam dan salam UiTM di hatiku. Pertama sekali bersama saya, Tengku Faradiana binti Tengku Azlan sebagai moderator anda pada kali ini. Baiklah, untuk makluman semua, program kita pada hari ini adalah sembang sukan yang bertajuk Dilema Windbreaker. Apa itu windbreaker? Mungkin ada di antara kita yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Jadi untuk menjawab segala teka-teki dan persoalan mengenai windbreaker, kita menjemput panel kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Zuhairi. Apa khabar Encik? Assalamualaikum. Okey, betul-betul. Alhamdulillah sihat. Farah sihat nak? Alhamdulillah. Sebelum kita bertanya lebih lanjut berkaitan topik kita pada hari ini, mari Farah kongsikan sedikit biodata ringkas panel kita. Nama diberi Muhammad Zuhairi bin Muhammad Azam. Beliau merupakan pensyarah senior Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi di UiTM Cawangan Pahang, kampus Cerka. Untuk pengetahuan kita, panel kita pada hari ini bukanlah calon-calon orang. Beliau pernah menjadi jurulatih bagi pasukan rugby untuk Karisma selama 5 tahun. Bermula daripada 2011 sehingga 2015. Beliau seterusnya telah menyambung pendidikan beliau dalam ijazah sarjana muda jurusan Sains Sukan di UiTM Shah Alam dan melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat master dalam jurusan Pendidikan Jasmani dan Kinesiologi di Inha University Incheon, Korea Selatan. Terima kasih Encik Zuhairi kerana sudi menjadi panel kita pada hari ini. Encik dah sedia ke untuk ajukan soalan yang pertama? Mesti penonton kita yang mendengar sudah tak sabar lagi. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh proceed. Okay. Untuk pengetahuan semua, windbreaker ni merupakan jenis pakaian sukan yang diguna pakai oleh masyarakat sekarang untuk menjalankan sebarang aktiviti riadah harian. Jadi untuk soalan kita yang pertama buat panel, saya pasti penonton tertanya-tanya apakah itu windbreaker. Bolehkah Encik terangkan dengan lebih lanjut mengenai windbreaker ni, terutama sekali apakah material jenis fabrik yang sesuai digunakan? Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator Cik Farah. Okey, terima kasih juga sebab sudi jemput saya untuk kita buat sesi sembang sukan. Kita cuba pasal dilema windbreaker. Okey, first of all, windbreaker ni dia ada beza. Dia selalunya orang salah, mungkin orang confuse windbreaker dengan rain jacket hujan adalah dua pakaian yang berbeza ataupun dua pakaian berbeza dan mempunyai material yang berbeza. Okay, windbreaker ni kalau kita nak cerita pasal beli fabric, okay, dia menggunakan nylon. Okay, nylon yang orang panggil selalunya breathable nylon. Okay, nylon yang boleh bernafas lah kalau kita nak translate. So kalau compare dengan rain jacket ni dia ada multiple thin layer. Okay, bila multiple thin layer ni menyebabkan air hujan tu tak boleh tembus kepada kita. Sebab tu rider ke game motor ke apa ni selalu pakai rain jacket. Okey, sebab apa bila musim hujan dia orang pakai sebab memang dalam badan dia orang pun takkan basah. Confirm takkan basah. Okey, sebab apa dia memang dah macam tutup. So and then bila kita pakai bila kita pakai windbreaker pula, okey, bila berkait dengan dia punya fabric tu sendiri, breathable nylon, dia membenarkan air permeability. Air permeability ni kalau nak bagi mudah faham adalah maksudnya pengudaraan tu boleh ada sikit keluar. Maksudnya ada pengudaraan dalam kita melalui fabric dengan badan kita. Ni dia akan ada gas changes lah. Gas itu maksudnya bila kita berpeluh, kita takkan rasa padat sangat, kita takkan rasa panas sangat, takkan rasa peluh sangat sebab tu bila kita pakai windbreaker masa hujan still akan basah juga dalam. Sebab windbreaker ni dia still ada liang-liang ataupun ruang-ruang kosong yang membolehkan kita exchange of gases dalam tubuh badan kita dengan luar. Sebab tu hujan pun boleh masuk sikit. Itu windbreaker lah. Tapi windbreaker ni selalunya lebih ringan lah. That's why people that participated in sports, dia orang lagi prefer untuk pakai windbreaker. Tak pernah lagi lah orang berjogging ke, cycling ke pakai jaket hujan. Tak pernah lagi dia buat kerja gila lah. Itulah orang akan pakai windbreaker lah. Okay. Lagi boleh apa lagi soalan yang nak ditanya? Menjawab soalan kan saya. Boleh. Di sini saya pasti bahawa macam penggunaan material yang bentuk sebagai windbreaker tu memainkan peranan. So untuk soalan seterusnya, bolehkah Encik jelaskan apakah fungsi utama windbreaker digunakan? Okey, kalau fungsi utama windbreaker ni orang pakai selalunya untuk orang yang bersukan.
orang yang bersukan ni tak kisahlah apa-apa aktiviti redah, usually people akan pakai untuk berjogging lah. Selalu kita akan nampak orang pakai untuk berjogging. Even sometimes ada juga yang geng-geng cycling kita nampak dia orang pakai, tapi jarang lah dia orang pakai sebab cycling ni dia endurance dia long time, dia akan bercycle selama berjam-jam lamanya, so dia tak akan pakai sangat windbreaker tu. Mungkin dia akan pakai pada masa awal-awal pagi tengah sejuk-sejuk tu baru dia akan pakai, tapi usually runners akan gunalah windbreaker ni. Sebab apa? Untuk orang kata apa, supaya tak rasa sejuk sangat, to control their body temperature. That's why kita pakai windbreaker. That's why kita pakai windbreaker hanya pada certain condition saja, certain climate sahaja. Kita tak akan pakai windbreaker pada masa tengah panas. Tapi ada lah juga orang pakai masa tengah panas. Yang ni kita rasanya nanti kita akan sentuh kemudian lah. Kenapa pemakaian pada waktu yang salah ni boleh bawa kepada apa-apa lah. Tapi usually people will use it untuk kata apa, just untuk accommodate body temperature pada masa waktu sejuk. Bila waktu sejuk kita pakai windbreaker, meaning that badan akan cepat warm. Bila badan akan cepat warm, muscle pun akan cepat warm. So meaning that muscle akan lebih get ready untuk aktiviti tu lah. Then it can reduce the risk of injury lah. Tapi tak banyak lah, tak signifikan lah, sikit je lah, boleh lah pakai. Maklum lah. Sebab apa maksud dia, Encik Suhairi nak jelaskan yang windbreaker ni sesuai dipakai berdasarkan berdasarkan cuaca, pastikan bukan salah lah. Okey. Seperti yang kita nampak sekarang kebelakangan ni, penggunaan windbreaker sudah menjadi trend dalam kalangan masyarakat kita, terutama dalam kalangan pelajar, orang muda. Boleh dikatakan semua peringkat umur menggunakan windbreaker ni. Jadi dari sudut pandangan Encik Suhairi sendirilah, boleh Encik kongsikan pendapat mengenai trend pemakaian windbreaker di Malaysia sekarang? Okay. Kalau dari segi trend, okay, in terms right now pun kita boleh nampak lah, especially in big cities, okay, kadang-kadang kita boleh nampak kalau dekat shopping mall, kita nampak ada je windbreaker. So windbreaker ni is not limited untuk sports saja, untuk penggunaan sukan, untuk penggunaan physical activity tak. So ada je kalau kita you tengok pun sendiri, ada brands macam Gucci ke whatsoever, Armani Exchange ke pun dia orang ada produce dia orang punya windbreaker sendiri. Okay, but that is one for fashion. Okay, pemakaian dia kena tengok timing. Kalau dia pakai dalam mall sesuai. Kalau you pakai tengah matahari rembang ke atas, itu orang akan kata ini siuman tak siuman ni kata. Okay, so macam sama juga kalau nak kata orang pakai hoodie tengah panas. Even it is for them, they feel macam it's fashionable. Aku rasa macam cool. Aku macam wow kata, I don't know lah kan. Tapi but if you think that situation tak kena dengan keadaan di Malaysia. Kalau you nak pakai dalam mall, no problem. Sebab dalam mall memang dekat tempat tertutup dan dia sejuk, dia ada air ventilation, dia ada aircon. Kalau you kat luar, even though ada ventilation tapi cuaca direct pada matahari atas. So tak sesuai. Kalau waktu malam okey. So in terms of trend, tak ada masalah. Tak ada masalah you nak pakai windbreaker. Ada banyak je untuk fashion apa semua. Dan in terms of for sport pun, di benda ni pun kalau nak kata trend, orang dah pakai untuk sukan ni dah lama dah. It goes years back ago. Kata 20-30 years ago, benda ni dah wujud lama dah. Okay, cuma di Malaysia ada pakai, ada yang tak pakai. Cuma bila kita nampak orang pakai, bila orang ni geng-geng ni asasah pada waktu pagi dengan pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Yang waktu malam ni siapa? Selalunya geng-geng yang baru balik pada office kerja. Dia petang, pagi sampai pukul 5 kerja, sampai rumah pukul 6, 7, malam saja dia boleh exercise. So dia nak jog malam of course temperature dah reduce, dah drop. So dia pakai lah windbreaker. Tak ada masalah, boleh pakai. So that is the trend lah kalau kita nak sembang lah. For fashion tak ada masalah, memang wujud pun. And for sport pun dah wujud lama dah. So di sini jelaslah bahawa pemakaian windbreaker ni tidak terhad, tapi biarlah bersesuaian dengan keadaan. Tapi Encik memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang terletak di atas garisan khatulistiwa dengan cuaca yang panas dan lembap setiap tahun. Jadi adakah sesuai pemakaian windbreaker di negara kita untuk melakukan sebarang aktiviti harian? Okay, kalau if you are saying for aktiviti harian, pada saya tak recommended sebab cuaca kita, kalau kita nak sembang pasal climate dunia lah kan, tambah lagi dekat Arctic pun the ice is already melting sikit, so the temperature is rising.
bit by bit. Tambah dengan Malaysia, kita memang tak ada langsung 4 season. Kita hanya ada 1 season saja, panas saja memanjang. Kalau ada musim hujan lah. Tapi di sini kita tak ada winter, kita tak ada spring. Okay. So kalau untuk negara-negara yang macam tu, yang ada seasons macam tu, 4 seasons, okay, dia ada summer, dia ada winter, dia ada spring, ada fall, ada autumn, fall, saya tak ingat lah. Tapi itu sesuai, tak ada masalah. But for Malaysia, kalau kita nak pakai untuk aktiviti harian, you nak pakai pergi bekerja, you nak pakai pergi kelas, you nak pakai pergi berkebun, boleh, tak ada masalah. But you have to look into the timing lah bagi saya. Kalau pada waktu awal pagi boleh, jangan pukul 11 ke atas sampai pukul 3 tu, itu time matahari tengah peak, tengah panas. You pakai macam tu, it will bring consequences. Adalah daripada masalah, nanti dia akan bawa pada masalah lah. Kita akan sembang lepas ni, saya rasa kan. So untuk aktiviti harian, it's not suggested, tapi you kena tengok timing. So benda windbreaker ni tak salah. So that's why kalau ada orang ni, kalau orang berani bawa masuk jual windbreaker, because they know ada demand. But the demand is usually dia spesifik untuk sports and for fashion. For aktiviti harian, you nak pakai boleh, tapi tengok pada timing lah. Okay, jelaslah. Penonton kita harap segala penjelasan daripada Encik Zuhairi dapat dimanfaatkan. Okay. Seterusnya kita nampak daripada sini yang Encik Zuhairi sendiri banyak tekankan agar penggunaan windbreaker ni biarlah bersesuaian dengan keadaan, dengan suhu. Bolehkah seterusnya kita masuk pada topik hyperthermia? Bolehkah Encik jelaskan sedikit apa itu hyperthermia dan bagaimana windbreaker ni membawa seseorang itu menghidap hyperthermia? Mungkin ada dalam kalangan penonton kita, termasuk saya sendiri, yang kurang jelas tentang hyperthermia ni. Boleh saya jelaskan tak? Boleh, tak ada masalah. So term hyperthermia ni bermaksud rise in temperature. Maksudnya rise in temperature, maksudnya suhu tubuh badan meningkat dengan mendadak. Bila meningkat ni panas lah. So badan akan jadi panas. Bila badan jadi panas, so it will bring you consequences yang lain. Okay, yang ini yang kita tak nak. Benda ni yang seboleh-bolehnya kita lah. This why yang kata saya tekankan kepada masa, bila masa you nak pakai. Kalau you pakai pada masa tengah hari, tengah panas, kan, ini akan membuatkan rise in body temperature. Kalau you masih lagi pakai, you tak listen to your body, lama kelamaan akan dapat hypothermia. Hypothermia ni apa? Badan akan rasa panas macam demam. Okay, and then it will lead to badan akan demam, and then you punya fluid dalam badan, fluid ni air lah, fluid dalam badan ni akan berkurangan. So benda ni dia akan bawa kepada satu lagi masalah yang selalunya kita nak elakkan, adalah heat related disease. Heat related stress ataupun heat related disease. Masalah berkaitan dengan cuaca, dengan suhu panas. Terus you boleh dapat heat stress. Heat stress ni takat you rasa macam panas, you rasa macam pening-pening, okay. You masih lagi berpeluh. Okay, and then dia akan datang heat exhaustion. Peringkat kedua. Kalau you tak dengar lagi badan you tak stop lagi, you tak buka lagi windbreaker tu, you tak berehat lagi, you boleh dapat masalah heat exhaustion. Heat exhaustion ni apa? Heat exhaustion meaning that badan tu you dah start rasa nak menggigil. You akan kadang-kadang some of the worst case, you mungkin boleh muntah, you akan rasa pening-pening, mual-mual ke apa. Okay, and then badan you akan rasa macam lemah. You tak kawal lagi, you tak stop lagi, datang satu lagi masalah. Ini yang paling bahaya, heat stroke. Heat stroke ni meaning that dah tak ada peluh. Kenapa tak ada peluh walaupun tengah panas? Sebab apa? Air dalam badan tu dah habis. So tak sebab tak ada peluh. Kita berpeluh sebab apa? Ada air lagi dalam badan, ada fluid lagi dalam badan. Tapi bila heat stroke, air dah tak ada dalam badan, itu sangat bahaya. And then that time you boleh hitam. Kalau you tak bawa pergi ke hospital terus, it can lead to fatal issue. Fatal boleh bawa pada mati lah sebenarnya. In fact, kita ada case a few years back masa saya di KPP dulu, 2015, 2016, saya tak nak takat event apa. Tapi I think staff semua tahu, event ni membuatkan some of the participant dalam event tu koma. Koma tapi bukan sebab windbreaker lah, tapi sebabkan isu hypothermia, dan dia membawa kepada heat related stress ni lah. Heat related stress dia dapat, itulah macam tadi, dia dapat heat stroke lah senang cerita budak tu. Saya tak tahu lah apa kan, saya tak follow up, tapi yang I think that I know during that time, budak tu masuk koma. Dia boleh mati kan, sebab apa? Badan dah ni, otak dah pun tak boleh berfungsi, sebab otak pun perlukan buat fluid sebenarnya.
Okay, video tak ada, habis, you collapse, habis, gone. So inilah windbreaker ni, dia akan block gas changes. Dia akan block gas changes, dia akan block ventilation dalam badan. So you masih badan you dah berpeluh and then panas, so dia akan keep on rising the temperature. Sebab tu kalau orang tutur kata, kalau doktor cakap, kalau you demam, apa you buat patutnya? You pergilah mandi. You pergi mandi, janganlah pakai berkerubung dengan selimut, lagi panas, nanti kan temperature 39, 40, collapse sawat. Sama je kondisi macam tu. Cuma kita bayangkan kita pakai windbreaker tapi kita exercise tengah panas ataupun long time hours, badan dah tak ada air dalam badan, you tak rehat, you tak tahu bila nak rehat, you keep on continue exercise, lama you collapse. Itulah salahnya penggunaan windbreaker. Terima kasih Encik Zuhairi. So sini memang bahayalah hypothermia ni. Jadi boleh tak kalau Encik Zuhairi sendiri kongsikan apakah rawatan awal untuk hypothermia masa kejadian? Okay, rawatan awal is very simple. So in terms of hypothermia ni pun kita boleh kata part of sport injury juga. Okay, tapi hypothermia ni rise in temperature. Cerita satu kawan dia hypothermia drop in temperature. Yang ni bila you berendam dalam air sejuk ke, you jatuh dalam, tak kisahlah dalam kolam sejuk yang ada ais ni contohlah katakan, itu boleh jadi hypothermia lah. Itu pun boleh juga isu. Tapi kalau nak mengatasi hypothermia sebenarnya tak susah pun. You senang cerita, kalau you nampak orang yang scam macam tu, apa yang you perlu buat adalah you kena make sure you kena buka dia punya windbreaker. Supaya dia boleh lagi bernafas, dia rasa lagi lega. Okay, make sure kata apa yang paling penting adalah untuk control temperature. Kalau dia ada air, tak kisahlah ada air mineral ke, air pahit ke, ada kain ke, whatsoever kan, tolong make sure lap kat tubuh badan dia. Make sure dia rasa sejuk. Macam kita buat kawan demam and then bagi dia minum air, bagi dia rehat, dan make sure kita buat dekat tempat yang teduh. Jangan ataupun kita ada kipas ke apa, biarlah duduk depan kipas. Okay, and then biar dia berehat dulu. So kita kena monitor ada punya condition. Kalau dia masih lagi berpeluh, okey. Tapi kalau kita tengok badan dia dah tak ada peluh, you terus call ambulance. Jangan delay. So it's quite easy. Tapi kalau let's say ini diri you sendiri pun, kalau diri you sendiri yang kena, you dah rasa, macam mana kita nak detect dia punya sign symptom? Macam mana kita nak tahu this is the time for me to stop? Okay, this is the time for me to stop. Bila you dah start pening-pening, you dah start rasa tak selesa, you dah start rasa berat kepala, okay, and then orang kata apa, you pun dah rasa badan you dah tak larat nak berlari, tapi sometimes you push juga, that is the time for you to stop. Exercise is good, tapi you should know when to stop. Kalau you tak stop, ini yang buat pada injury lah. So untuk treatment, saya repeat, simple, kita kena control temperature. Kalau kita lelaki, kalau saya lelaki lah, saya nampak budak perempuan windbreaker dia collapse, okay. So saya kena make sure saya minta dia punya izin lah dulu. Ni in terms of halal haram lah kata kan. Okay, tak izin untuk buka dia punya jaket, and then kalau ada apa-apa, kalau nampak orang perempuan ke apa, kita minta dia yang terlompat. Tapi kalau kalau tak ada, kalau in case issue yang kata apa mungkin the life and death situation, itu lain cerita lah. Tapi kalau macam case dia masih lagi okey, bernafas, dia lagi mesti sedar, tak ada masalah, kita minta tolong orang lain. So itu je lah, control temperature, and then kalau ada air apa bagi dia minum, and then kalau you ada kain ke, kain buruk ke, kalau ada baju extra lebih ke, contoh you terbawa baju lebih, you tuang dengan air, kepak kat badan dia, letak kat badan dia, lap muka, lap badan dia kat leher, kat celah ketiak, kat celah peha sekali lah, sebab ini tempat-tempat yang selalu orang akan tuang bila kita demam. Sama juga buat untuk kes orang yang ada masalah hypothermia. Okay, itu. Okay, So take note penonton yang bagi penggemar pemakaian windbreaker ni, take note lah. Kita nak pakai sesuatu pakaian ni biar kita betul-betul cukup ilmu. Jadi kita boleh, so kalau jadi apa-apa simptom, apa-apa ni, kita boleh memainkan peranan. Kalau kita sendiri yang yang menghadapi hypothermia ataupun kawan kita, so kita terus main peranan, kurangkan dia. Dan kalau tak pun terus hubungi pihak hospital, jangan lengkang. Okey. Seterusnya, untuk soalan seterusnya, kebiasaannya penggunaan windbreaker ni adalah tidak asing dalam kalangan atlet.
ada di antara mereka yang mana menggunakan windbreaker ni semasa berjogging atau skipping untuk satu tempoh masa yang lama sebagai proses menurunkan berat badan sebelum pertandingan. Jadi apakah pandangan atau nasihat daripada Encik berkaitan hal ini? Adakah sesuai atau tidak? Okay, first yang ini yang selalu kita panggil, kalau saya lah kata apa, metodologi, mitos lah. Ini mitos lah, myth and fact yang kata. Yang orang salah faham bahawa bila dia pakai windbreaker, dia rasa badan dia peluh, loncung, kau-kau pun semua kan. Oh, lepas tu bila aku timbang kat berat badan, aku hilang 3 kilo lah, hilang 2 kilo lah, pakai lagi windbreaker kan. Padahal sebenarnya air itu yang keluar adalah air, fluid, bukan lemak. Lemak kita orang tak faham sebab apa? Sebab lemak dalam badan dibakar dengan cara lain. Caranya adalah you exercise lah 20 minit ke 30 minit. You buatlah any endurance event ke, you buat HIIT, high interval ke kan. You exercise, itulah cara lemak dibakar. Bukannya lemak dibakar dengan peluh bila you pakai windbreaker. No. Ini salah yang faham. Ini nanti saya tak tahu lah, I don't know whether you are going to ask me the next question or not, tapi saya hentam terus lah pukul rata. Jadi saya jawab terus. So untuk atlet yang pakai windbreaker untuk turunkan berat badan, ini adalah bahaya. Sebab apa? Nanti yang selalunya, dan inilah saya kata, selalunya kalau nanti during PKP, sekarang kita takkan nampak. Tapi kalau PKP tak ada, COVID tak ada, saya ini jamin masa nak dekat Karisma, lagi seminggu 2 minggu ataupun sebelum Karisma ataupun masa latihan pusat Karisma, you boleh nampak atlet berlari keliling UiTM pagi, tengah hari dan petang dan juga malam pakai windbreaker. Saya berani jamin mesti you akan nampak. Okay, sebab apa? Dia orang ni nak turunkan berat badan. Dia orang ni main sukan yang ada weight kategori. Weight kategori sukan yang ada weight kategori, saya tak nak sebut lah sukan apa. Tapi you tahulah sukan yang ada weight kategori. So, dan dia orang ni bila nak turunkan berat badan, dan dia orang ni disuruh jangan makan banyak. Jangan makan banyak. Let's say you dah buat you dah berlari satu keliling, you dah rekod, you dah training pakai windbreaker semua kan. Okay, and then dah habis tu malam tu disuruh jangan makan. Apa yang you boleh makan? Hanya makan roti, benda-benda yang tak kenyang lah. So macam ni you kena bayangkan, badan you dah hilang banyak air, dah hilang banyak energi, tapi you hanya boleh konsum roti sahaja. So benda ni tak cukup untuk compensate balik tubuh badan you. You boleh hidup, tak ada masalah, you boleh hidup. Saya boleh jamin you boleh hidup dengan itu, boleh hidup. Tapi in term of performance wise, dia akan kacau you kau. That's why pada masa Karisma, my observation, sukan-sukan yang buat pattern perangai macam ni, dia orang punya rate of injury paling tinggi. Sebab saya pengalaman saya pernah jadi saya pernah jadi person in charge yang uruskan kecederaan untuk kontingen UiTM Pahang masa Karisma. Daripada untuk 3 kali Karisma saya pernah jadi person in charge. So saya in charge, maknanya saya akan accommodate budak-budak yang nak buat medical cover dekat titik ni saya. So my observation, sukan-sukan yang buat pattern perangai macam ni, dia orang lah ada rate of injury paling tinggi. So salah sebenarnya. Sebab apa? Kenapa dia injure pula pada masa Karisma? Kan? Bukan pada masa tengah training. Sebabnya badan dia dah letih training. Dia kena berlari dalam sehari 2-3 kali, pakai windbreaker, dan dia tak boleh makan banyak. Disuruh jangan makan banyak. Of course dia punya berat badan akan turun. Tapi pada masa hari perlawanan, hari tandingan, dia orang ni bila badan dah letih, tak larat, tak banyak nutrition intake, tak ada banyak energy intake, kena sekali habis collapse, injek. So ni pattern yang bahaya sebenarnya. Pattern ni bahaya. Pattern ni kalau kata dengan kata tahun ni ada Karisma lagi, insya-Allah you boleh tengok lagi lah, the same pattern akan continue. So ini adalah sangat tak sihat. Ini bukan praktis yang betul dalam sukan. Pattern betul dalam sukan. So I guess why don't they try to consult us? Kita boleh tolong sebenarnya, tapi kita nak masuk campur lah. Cuma kita kesian pada student-student yang training macam tu, dan atlet yang mana ada fahaman macam tu, you have a wrong information lah. Pakai windbreaker tak boleh buat you kurus. You hanya hilang air sahaja, bukan hilang lemak.
So you kena faham proses lemak ni dibakar macam mana. Lemak bukannya senang setakat keluar banyak air peluk-peluk. Oh macam tu senang saya kuih banyak kali. Okay, saya dah dapat buat 40 kilo. Macam tu just belajar lah tengah panas aku dah hilang banyak air. Okay, fat aku bakar ni no, that is wrong. Okay, so air peluh dengan lemak adalah dua benda berlainan. Okay, itu kena faham lah. Okay. Okey, terima kasih Encik Zuhairi. Sebenarnya saya sendiri pun mempunyai pemahaman begitu. Saya anggap bahawa windbreaker ni macam sauna lah untuk kurangkan berat dan sebagainya. Tapi tak sangka ia adalah tidak betul dan boleh mengakibatkan pada kita sendiri. Kesimpulan di sini, pentingnya ilmu dan pengetahuan dan kita tidak seharusnya memandang remeh berkaitan sebegini. Bukan apa, sebagai persediaan diri sendiri dan untuk orang sekeliling kita. Penonton juga perlu tahu yang kesihatan perlu dijaga sebaiknya dan pastikan setiap tindakan adalah betul walaupun daripada sudut pemakaian sendiri. Okey, seterusnya berkenaan dengan isu yang dibincangkan sebentar tadi. Boleh Encik kongsikan sebarang tips ataupun inisiatif untuk semua penonton kita yang hadir pada hari ini berkenaan dengan penggunaan windbreaker yang betul. Okay, so sebelum tu saya terdengar tadi Cik Farah cakap pasal sauna. Betul tak kadang-kadang orang argue sauna ni sama je kan, apa beza dia? Cuma dalam sauna you in a relaxed condition. You dalam keadaan relax. You pakai towel saja. Lelaki perempuan pakai towel je. You tak ada pakai tebal-tebal dalam tu kan. Tapi ada, saya tahu ada practice especially dalam boxing. Dalam boxing, dia pakai tebal-tebal, dia masuk dalam bilik sauna, dia duduk kat situ. Yang itu je sebab apa, bila banyak sangat body fluid dia bulu-bulu kan keluar hilang, body weight akan drop. Sebab apa? Body fluid akan hilang. So kalau you nak compare sauna dengan pakai windbreaker, tak boleh. Sebab windbreaker you pakai, you bergerak. You are moving, you are exercising. Manakala dalam sauna, you dalam keadaan yang tertutup, okay, dengan temperature yang kita boleh kontrol panas, kita nak panas macam mana, and then kita dalam keadaan relax. So sauna lain, windbreaker lain. Okay. So kalau kita nak fikir pula, in terms of nak menjawab soalan, macam mana nak memakai, cara penggunaan lah, cara penggunaan windbreaker yang betul adalah, you pakai windbreaker boleh tak ada masalah, tapi you have to look into the timing. You have to look into the timing. My suggestion, you pakailah selepas subuh. You dah solat subuh, you are ready to work out, you keluar pergilah jom, you pakai windbreaker. Ataupun pada waktu malam. Pada waktu malam boleh pakai. Ataupun you nak pakai windbreaker pada masa you tengah hiking. Kenapa hiking dah sudah kata dia suruh hiking, dia pakai windbreaker masa hiking, panas kot. Dah tengok tempat. Sebab apa? Saya bawa pengalaman, tiap-tiap semester saya akan bawa student saya pergi camping dekat Gunung Irau dan Bincang. Gunung Irau dan Bincang sebab saya jaga subjek dia lah, subjek sendiri. So I bring them to camping to Gunung Irau dan Bincang. So memang kami akan naik dan situ tempat yang sejuk. Tempat yang sejuk. Tempat yang sejuk, time tu you boleh pakai windbreaker. Okay, tambah lagi we have experience. Kami ada experience yang mana kami nak naik Irau dan Bincang serentak dalam satu hari dan keadaan dunia that time hujan lebat. So kita pakai windbreaker. Siapa yang tak ada windbreaker, kita bawa plastik sampah tu dijadikan sebagai baju hujan. So untung sebenarnya siapa ada windbreaker, you tak rasa sejuk sangat. So bila jadi situasi macam tu, saya teringat terus, ini dah macam aku kat Korea dah ni juga sejuk. Nasib baik aku bawa windbreaker. And there is one incident bersama seorang lelaki student, tapi ini bukan pasal windbreaker lah. Ni cara pemakaian salah. Dia pakai seluar yang terlalu ketat di bahagian kaki. Bila ketat bahagian kaki tu tak boleh nafas lah sensitif. Otot tu terlalu limited. So si budak ni cramp, kita nak kena bawa turun daripada atas ke turun ke bawah. So ini pun berkait dengan isu pemakaian jugalah. So you pakai pada masa yang sesuai. Kita tak pakai pada waktu cuaca tengah panas. Janganlah buat perangai gila macam tu. Sebab benda macam ni you buat juga, nanti you boleh collapse. Jangan buat. Sebab kata apa, kalau you buat lagi pun mesti orang akan kutu. Dia ni apa ni, mereng kau tak sesuai. So you must know when is the time. This is the correct time. Pada awal pagi, pada masa waktu malam, okay, you nak exercise, nak berlari, jogging apa kan,
Tapi kalau masa you tengah main futsal tu lain cerita lah. Tapi ini mainly that you are running dekat tempat luar, you are exercising, bawa bicycle dekat tempat luar, you are skipping dekat luar tengah malam, pada waktu malam, yang tu okey. Tak ada masalah sebab waktu malam temperature dah drop sama macam waktu pagi. Itu okey, boleh disarankan. Tak pakai pun tak apa, nak pakai pun boleh. Sebab apa, pemakaian windbreaker ni kalau ikut dalam research pun dia tak ada bagi apa-apa significant impact sangat pun. Tak ada significant impact. Dia hanya helps to control you punya body temperature. Kalau in term performance wise, in term of dalam sport, tak ada sangat tak significant lah, tak banyak lah kata tak significant. So kalau kita nak kata windbreaker ni boleh membantu meningkatkan prestasi, tak. Tapi just untuk bagi you rasa comfort, yes, boleh. So lagi satu, bila masa, so elakkanlah pemakaian windbreaker pada waktu yang tak sesuai lah. Kalau tengok kita orang Malaysia, you janganlah pakai pada waktu tu. Nanti silap you boleh collapse, kena hypothermia, dah kena masuk hospital. Worst case scenario, kita tak nak you kena heat stroke seorang-seorang, jatuh collapse seorang-seorang, tak ada siapa tengok, tak ada siapa nampak, habis silap mungkin you boleh mati, tak siapa tahu. Never know, sebab orang yang exercise ni jogging selalu seseorang. Kalau cycling kita nampak ramai. So kalau yang jogging ni, you have to be careful lah bila masa you nak pakai. Dan kalau boleh orang yang jogging ni saya tahu dia tak bawa botol air. Saya tahu dia tak bawa botol air. Dia tak ramai bawa botol air. So kalau you rasa you nak pakai windbreaker and then you are exercising mungkin pada masa mungkin pukul 8, pukul 9 matahari dah naik sikit, you nak insist nak pakai agak, so bawa lah air, botol air. So that it can accommodate fluid loss. So boleh diganti balik dengan air yang hilang lah you minum tu. So itu je lah. And then you must know bila masa nak rest lah, bila masa nak stop. Okey, terima kasih Encik Zuhairi atas perkongsian beliau. So agak banyak tip dan inisiatif yang dikongsikan untuk semua penonton yang hadir pada hari ini. Antaranya pemilihan windbreaker tu mestilah pada masa yang bersesuaian. Contohnya pada waktu yang cuaca sejuk seperti waktu subuh ataupun waktu malam. Seterusnya pemakaian windbreaker ni biarlah dalam semasa aktiviti seperti hiking atau berkemah dan seterusnya. Dan pastikanlah air yang mencukupi. Okey, so daripada Encik Zuhairi sendiri, ada tak sebarang perkongsian akhir buat para penonton pada hari ini? Perkongsian akhir saya, apa yang saya boleh concludekan adalah kata apa, tak salah kalau kita nak pakai windbreaker, you must know when is the right time. Itu je. When is the right time. You janganlah kata apa, janganlah tiba-tiba, you just imagine macam ni lah kata apa, you pakai baju hoodie tapi you berlari tengah panas. Sama juga macam mereka, lebih kurang sama je. So nanti siap-siap you rasa pening, you rasa tak selesa, badan dah berpeluh, bercerau dalam kan. So lama-lama nanti you collapse ataupun you jatuh injet, you dapat cramp ke whatever. Itu kita nak, kita elakkan lah. Okay, so boleh pakai tak masalah. Saya sendiri pun ada windbreaker, saya hanya pakai pada waktu subuh saja dan waktu malam saja. So kalau saya nak exercise saya pakai. Kalau tak, kadang-kadang pun saya tak pakai pun, because sometimes I like to enjoy the breeze of our temperature. Bila waktu malam kita rasa sejuk, best je kata. And body have to keep up with the temperature lah. Badan terpaksa membakar lagi lah. So that is also help me lah. So and then elakkan lah kata apa pemakaian pada waktu yang salah. And jangan letakkan di dalam minda awak semua, dalam kepala bahawa pemakaian windbreaker ni boleh buat kita kurus. Dia sama je macam kita faham makan jamu boleh kurus. There is no such thing. There is no shortcut untuk kurus dalam sport ataupun dalam apa-apa sajalah. Okay, there is no shortcut. You have to work for it lah. You have to work for it. So you have to control your diet. You have to control you have to do regular exercise. So jangan malas, jangan duk fikir, kalau you ada duit orang kaya, bolehlah dia buang lemak. So kita yang tak ada duit ni, kita buat cari tak ada duit lah. So you continue exercise, makan yang cara yang betul, bukannya tak makan langsung, bukannya percaya kepada windbreaker, bukan, that is wrong. So Google kita dah ada Google lah sekarang. Google ni you can receive a lot of information, just Google. Kita boleh pakai Google saja, what is the correct way to lose weight, okay, when is the right time to use to wear the windbreaker. Okay, so kalau boleh pada saya kan, always know when to wear and always know when to stop. You pakai tapi bila masa you kata stop. So that nanti dia tak memberi kesan yang teruk lah, yang mudarat pada you lah. Itu sajalah. So dan jangan ingat windbreaker ni it can improve your sport performance. No.
based on research, banyak pun research tak ada banyak sangat yang menyokong penggunaan windbreaker ni. It can improve performance. Tiba-tiba you boleh melompat lagi jauh ke, you boleh lagi lama ke, no. It just help to a little bit regulate your body temperature. Dan bagi you sedikit comfort lah. Kalau sejuk, you rasa macam wah, betul je lah. Rasa tu je lah kot, rasa perkongsian daripada saya lah. Terima kasih ya. Okay, terima kasih atas perkongsian Encik Zuhairi pada hari ini. Semoga segala info yang disampaikan oleh Encik dapat membantu masyarakat kita dalam penggunaan windbreaker yang betul dan efektif. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Terima kasih sekali lagi diucapkan buat panel jemputan dan penonton kita yang sudi meluangkan sedikit masa dalam menjayakan program kali ini. Sekian sahaja daripada saya, moderator anda pada hari ini. Jumpa anda semua di lain hari. Bye.